sambal dia. Ini adalah batangnya. Ni hao, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biajaji Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak nun jauh di seberang laut. Hai, bertemu lagi kita di studio baru saya, Combatant. Oke, pada video ini saya ingin berkongsi lagi info berkenaan dengan satu lagi tumbuhan yang amat popular dekat Sarawak, yaitu sayur ensabi. Oke, sayur ensabi ataupun pokok ensabi merupakan sejenis sayuran yang sama spesies dengan sawi yang biasa dekat pasar tu. Sayur ensabi, pokok ensabi amat sinonim dengan orang-orang di Sarawak. Ia amat popular dekat Sarawak. Ia ditanam apabila musim orang telah memulakan penanaman padi huma. Sebelum diorang tanam padi, diorang akan tabur dulu benih ensabi ini tadi. Okey, kita pergi kepada ciri yang pertama, iaitu daun dia. Daun dia berwarna hijau macam biasa. Pokok ensabi ini sebelum dia sampai ke daun dia, dia mempunyai satu tangkai yang panjang. Kadang boleh mencapai satu jengkar panjang tangkai dia tu dari batang dia. Okey, ciri yang kedua adalah batang dia. Batang dia sejenis batang yang rapuh, jenis batang yang rapuh. Okey, ini adalah daun ensabi tadi yang saya katakan tadi, berwarna hijau, 3 inci panjang, 2 inci lebar. Ini yang saya tanam lah. Banyakkan dia ukuran daun dia selalu dia berubah-ubah. Ada jenis yang lebar, panjang, dia ikut pada tahap kesihatan pokok tu. Okey, ini adalah tangkai dah. Dari batang dia nak pergi ke daun, dia mempunyai satu tangkai. Tangkai dia lembut serta berair. Okey, apa yang saya katakan tadi adalah batang dia. Batang dia, ini adalah batang dia serta akar. Akar dia jenis akar serabut. Batang dia ada sedikit keras, tapi ianya berair di dalamnya. Batang dia amat rapuh. Pokok sawi ini juga, ensabi ini, dia mempunyai, bila dia dah cukup matang, dia akan mengeluarkan satu bunga yang berwarna kuning. Memang cantik. Ini sebab dia masih muda lagi, dia rendah. Kalau dia dah matang sikit, dia akan jadi tinggi. Dia akan mengeluarkan satu bunga kecil-kecil berwarna kuning. Lepas tu akhir sekali dia akan menjadi satu tangkai yang mengeluarkan biji benih. Pokok ensabi ini amat kuat dan mudah hidup. Dia mudah hidup di mana-mana aja. Tak perlu kita nak semai, lepas tu pindah semua tu, tak perlu. Kita main tabur lah, dia akan hidup. Kita asing-asingkan sikit, bagi dia jarak-jarak sikit, dia akan jadi membesar macam ni ya. Okey, kita pergi kepada pengolahan makanan berkenaan dengan sayur ensabi ni tadi. Okey, rasa ensabi ni, daun dia ni ada rasa sedikit pahit serta berangin. Pengolahan makanan terhadap sayur ensabi ni tadi atas kreativiti masing-masing. Kadang selalu dia orang buat kasam ensabi, lepas tu dia orang buat sambal ensabi, lepas tu dia ulam mentah pun boleh, lepas tu dia buat sup pun ada juga. Dia campur dalam sup ayam ke apa. Dalam banyak-banyak sayur ensabi ni, paling saya minati ialah sambal dia. Sambal dia tak perlu nak rebus ke apa. Dia ambil daun dia ni, petik je, terus tertumbuk lumat, campur dengan belacan, dengan ikan bilis, memang terbaik. Dan selalu juga sayur ensabi ni orang buat kasam. Mesti anda rasa pelik atau tak pernah dengar sayur ensabi ni dibuat perkasam.
Dia seperti macam lobak masin, ataupun sawi tu, semua sayur jenis sayur berdaun ni dia boleh dijadikan pekasam sebenarnya. Okey, sebab apa dia dijadikan pekasam? Sebab mungkin pada zaman dulu-dulu, zaman tu tak ada peti ais semua kan. Jadi diorang buatlah cara yang terbaik macam tu supaya bahan tu boleh bertahan lama. Dia buat seperti macam ikan ataupun daging salai apa semua tu. Dia salai sebab untuk memanjangkan usia daging tu. Okey, itu adalah serba sedikit info berkenaan pengolahan makanan terhadap sayur ensabi. Kita pergi kepada cara penanaman dia pula. Okey, sayur ensabi ni ianya boleh ditanam melalui satu kaedah je, iaitu biji benih. Biji benih sayur ensabi ni serupa dan sebiji sama dengan sayur sawi-sawi yang lain. Dia bulat, kecil, berwarna coklat, ada juga yang berwarna hitam. Cara penanaman ensabi ni amat mudah. Dengan menggunakan biji benih dia tu, kita gemburkan sedikit tanah kawasan yang kita nak tanam tu, lepas tu kita taburkan macam tu je. Tabur, siram sikit, tengoklah dia dalam seminggu 2 minggu macam tu dia akan mula bercambah lah. Bila dah cukup matang sikit, dalam 4 ke 5 helai daun, baru kita kalau nak pindahkan ke batas pun boleh, ataupun kita nak biar situ pun boleh. Jika kita nak biarkan dia dekat situ je, kita kena asingkan mana yang tak berapa nak elok gitu, bagi dia jarak-jarak sikit supaya yang lain boleh hidup besar, boleh membesar lah. Tentang pembajaan ni dia tak berapa nak cerewet sangat, tapi diutamakan kepada baja organik lah. Baja tinja ayam ke, baja paling mudah lah, baja kopi je, asal je baja je dia boleh terima. Tengok dia akan naik hidup gemuk-gemuknya, daun pun lebar-lebar. Tanaman ini dia tak mengira jenis tanah lah, kecuali kalau betul-betul tanah berpasir. Kalau tak ada tanah langsung, cuma pasir je, dia tak hidup lah. Tapi kalau tanah-tanah becak ke apa, lagi dia suka. Dia tak boleh terdedah sangat pada cahaya matahari. Dia cuaca yang kering sangat dia tak boleh. Boleh, tapi kena ada perlindungan dan kena ada penyiraman yang berkala lah, baru dia boleh hidup. Kalau betul-betul terdedah dengan matahari, contoh dia musim kemarau kan, musim kemarau tanah pun kering, dia tak boleh nak hidup kalau tak ada air. Okey, dengan petunjukan dan penerangan berkenaan dengan ensabi ini tadi, diharap anda semua boleh mendapat sedikit info berkenaan dengan sayur ensabi ini, sebab tak semua orang tahu. Kalau dekat Semenanjung ni memang tak ada lah, tak ada sangat orang nak tanam, kecuali dia tu orang Sarawak bawa biji benih dia datang sini, dia tanam tepi-tepi rumah dia tu, okey untuk dia. Tapi itu adalah orang Sarawak. Kalau tak betul-betul orang sini, memang dia tak tahu. Okey, kita jumpa di lain video. Semoga dipanjangkan umur, dan saya akan teruskan memberi info-info yang menarik untuk anda semua. Kita pun sama-sama belajar. Okey, jangan lupa like, komen, and subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan, biar terus semangat. Okey, biar jadi sampai jadi.